Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan hari ini yang paling hangat sekali tuan-tuan, bila mana Atuk meninggalkan parti yang beliau asaskan sendiri, iaitu Pujawang. Walaupun kita agak sangsi apakah drama di antara Mahathir dan Mukris Mahathir. Beberapa hari yang sudah kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Mukris Mahathir bahawa Presiden Parti Pejuang iaitu Mukris telah menarik diri, mengeluarkan Parti Pejuang daripada Gerakan Tanah Air, yang mana bapa dia iaitu Tun Dr. Mahathir yang juga merupakan pengurusi Pejuang adalah merupakan pengurusi Gerakan Tanah Air ataupun GTA, dengan nama samaran dia Gerakan Tak Ada Akal. Tapi hari ini tuan-tuan, sebagai tindak balas ke atas tindakan Mukris meninggalkan Parti Gerakan Tanah Air ini, Tun Dr. Mahathir pula meninggalkan Pujawang. Tuan-tuan, maknanya anak beranak ni, saudara hari ini sudah berada dalam keadaan yang serius, saudara. Mereka bergaduh dengan begitu serius. Dan yang meninggalkan Pejuang ni, saudara, bukan Mahathir seorang. Yang meninggalkan Pujawang ini, saudara, termasuklah Marzuki Yahya, termasuklah Abu Bakar Yahya, termasuklah Khairuddin Abu Hassan, semua sekali. Kebanyakan daripada orang-orang Mahathir yang setia dengan Tun Dr. Mahathir telah pun meninggalkan parti yang hari ini dipresidenkan oleh Mukris Mahathir. Maknanya anak beranak pun dah bergaduh, tuan-tuan. Ini semua kifarah-kifarah, saudara, apa yang dibuat ke atas Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib telah pun melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tidak pernah mengarahkan sesiapa dan tidak pernah mengetahui tentang bagaimana Altan Tuya dibunuh. Dan dia kata kalau dia tak bersalah, dia minta Allah Ta'ala jatuhkan bala kepada orang yang membuat tuduhan-tuduhan dan menganiaya dirinya. Begitu juga dalam kes SRC International, tuan-tuan. Beliau sekali lagi melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, mengatakan beliau tidak tahu menahu dan tidak pernah mengarahkan sesiapa untuk memasukkan 42 juta ke dalam akaunnya yang kononnya datangnya daripada duit SRC International yang dipinjam daripada Kuok. Tuan-tuan, dan beliau melafazkan, dia kata sekiranya beliau berkata benar, dan beliau dianiaya, beliau minta supaya orang yang menganiaya dia, beliau minta supaya diturunkan bala kifarah kepada orang-orang yang telah memfitnah dan menganiaya dirinya. Hari ini satu persatu, tuan-tuan, kita lihat. Kita dah tengok kerajaan Mahathir melingkup, kerajaan Muhyiddin melingkup. Orang-orang yang berada dalam parti kita yang bersekongkol dengan musuh-musuh kita, bersekongkol dengan Mahathir, bersekongkol dengan Muhyiddin pun satu persatu melingkup. Hari ini parti Pujawang pula menjadi mangsa. Tuan-tuan, inilah dia, tuan-tuan. Inilah dia. Bila kita aniaya orang, saudara, mungkin Datuk Seri Najib berada dalam penjara, dia tak boleh nak membalas. Tetapi Allah Ta'ala, dia ada cara dia, tuan-tuan. Dia ada cara
bagaimana orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya. Kerana doa orang yang zalim ini, tuan-tuan, tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Jadi itu mukadimah saya pada malam ini. Kita harap dengan perginya Tun Dr. Mahathir, janganlah ada yang merindui zaman Tun Mahathir lagi. Cukuplah, tuan-tuan, sengsara kita. Selepas ini pula seorang lagi akan pergi, zaman Muhyiddin. Hari ini sepatutnya bila Muhyiddin dah tak jadi Perdana Menteri, kita meraihkannya, kerana zaman kegelapan itu berakhir. Walaupun zaman kegelapan sudah lama berakhir, tetapi hakikat dan realitinya, tuan-tuan, kesan daripada zaman kegelapan, zaman Muhyiddin Yassin sampai ke hari ini, sampai ke hari ini masih dirasai siksa ni, tuan-tuan. Bismillah. Okey, tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan yang ingin ditanya, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 011-3595-4044. Okey, 011-3595-4044. Okey, silakan. Okay, Dok. Saudara Hafiz. So maksudnya sekarang, Dok, Mahathir dah keluar pada Pejuang, maksudnya dia tak ada parti dah sekarang ni, Dok? Maknanya parti induk dia ada dua macam Barisan Nasional. Kita ada parti komponen, parti induk yang mengikat semua komponen parti, kan? Dan kemudian kita ada UMNO. UMNO ialah ahli kepada Barisan Nasional. Pejuang adalah ahli kepada GTA, gabungan tu. So Mahathir hari ni dia merupakan pengurusi gabungan tu, tetapi dia menjadi pengurusi gabungan tanpa parti. Boleh, Dok? Boleh lah. Malaysia boleh. Malaysia kan boleh. Mahathir apa yang tak boleh? Okey, Dok. Ini ada soalan daripada komen ni, dia kata ada tak kemungkinan dia kata Mahathir and the gang untuk patah balik ke UMNO, Dok? Macam mana? Ada kemungkinan, dia tanya, ada tak kemungkinan? Na'udzubillah min zalik. Kita doakanlah semoga tidak ada orang dalam UMNO ni yang gila babi, ataupun babi pun tak gila macam dia, untuk menerima Tun Dr. Mahathir ni balik. Okey. Ada soalan berkaitan? Okey. Okey, Dok. Hari ini Bersatu Negeri Sembilan membuat tawaran kepada KJ untuk menjadi MD. Alhamdulillah. Tapi kita pun tahu bahawa Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa kerajaan perpaduan akan kalah 6 buah negeri dalam pilihan raya negeri ini. Itu pun dah nampak dia tipu, Kalau misalnya dia pasti sangat bahawa kerajaan perpaduan ni akan kalah di 6 buah negeri, sudah pasti dia tidak akan takut untuk bertanding di Negeri Sembilan. Biarlah Negeri Selangor ni, bagilah Norma ni, Nur Udang ni pun dah dah beria sangat nak jadi menteri besar, bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Baru kena baru kena gantung, dah minta dipecat, supaya bila dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional tak ada orang yang akan mempertikaikannya. Dia nak cepat sangat. Jadi bila dia tidak yakin nak bertanding di Negeri Sembilan, dia nak bertanding di Selangor, itu jelas membuktikan bahawa dia tahu bahawa Negeri Sembilan kerajaan perpaduan akan menang besar. Apatah lagi dalam pilihan raya umum yang lepas,
Negeri Sembilan ni daripada 8 kerusi, BN menang, UMNO menang 5 kerusi. 5 kerusi. Lagi 3 orang lain menang. Ada yang PH menang, DAP menang. Okey? Okey tu. Ada budak Norma ni, dia buat TikTok. Kan? Dia tanya Datuk, siapa yang upah Datuk menghentam Norma? Wallahi wa billahi wa tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, tak ada siapa yang mengupah saya untuk menghentam Norma. Kan? Kalau bangkai macam ni, kan? Orang yang khianat parti macam ni, kan? Tak ada sebab lah kenapa saya nak kena perlu sampai ke tahap nak kena upah baru saya menentang manusia-manusia macam ni, kan? Tak ada sebab. Dia juga kata tu. Dia kata 6 tahun digantung, apa yang Nok Omar boleh buat dekat Tanjung Karang? 6 tahun digantung, apa yang Nok Omar boleh buat di Tanjung Karang? Macam-macam Nok Omar boleh buat. Duit yang dia kumpul sepanjang dia jadi menteri zaman BN dulu, campur dengan duit yang dia kumpul zaman dia jadi menteri ketika dia dalam Perikatan Nasional dalam keluarga Malaysia, duit tu lebih daripada cukup untuk dia menjaga rakyat di Tanjung Karang. Kawasan yang kecil je. Aku kena pecat pada parti, aku boleh turun seluruh Malaysia untuk bagi bantuan banjir, bantuan kemanusiaan. Dan aku tetap balik setiap minggu balik kepada ke Seri Gading. Cuma sekarang ni dalam tempoh berkempen ni tak boleh nak bagi apa-apa, kan? Kalau bagi apa-apa kan dia orang kata politik wang. Belum tentu lagi aku tak bertanding. Manalah tahu kan, hari Khamis ni dengan cerita, hari Khamis depan lah, dengan cerita akan ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Dan dengar cerita kan, betul tak betul tak tahu. Rayuan saya untuk membatalkan pemecatan saya tu mungkin akan dibentangkan. Harap minali kali ni tak adalah orang yang bantah, kan? Kalau ada orang bantah, maknanya kerja kita berkempen untuk orang berkempen untuk orang lain sajalah, kan? Kalau ada orang bantah lah, kan? Jadi kita kempen tak ada masalah, kan? Tak bertanding pun kita redha, kan? Tapi kena ingatlah, kita berkempen untuk diri sendiri, kita tak kacau orang. Tok, dalam video tu juga tu. Tak, tadi apa dia cakap tadi tak habis jawab tadi. Jaga tu, untuk jaga. Dia kata so maknanya sepanjang tempoh kita kena pecat tu, kita boleh balik kawasan tiap-tiap minggu, kita boleh buat kerja, ziarah kasih, kita boleh buat bantuan untuk PKP dulu, kita boleh bagi bantuan untuk ibu tunggal, kita boleh bagi bantuan untuk OKU dan sebagainya, kita boleh buat program dengan MCA, kita boleh buat program dengan MIC, dengan PPP, kan? Macam-macam program kita boleh buat, tak ada masalah. Kita boleh buat talk show, kita boleh buat ceramah, kan? Kalau rasa perlukan platform, buatlah NGO, tak ada masalah. Tetapi jadikan NGO tu sebagai tulang belakang parti. Laskar Cyber Malaysia, kau pernah tengok Laskar Cyber Malaysia memusuhi UMNO? Tak pernah. Semenjak ditubuhkan, Laskar Cyber Malaysia membantu menguatkan UMNO dan Barisan Nasional. Bukan macam UMNO, bila tak dapat jadi calon je, dia naik atas pentas. Bila dia naik atas pentas, kenyataan-kenyataan yang dia keluarkan itu jelas, supaya Kak Bibah, calon Parlimen Tanjung Karang tu tak menang. Dan ni bukan saya yang cakap, ni Wak Zigan ke Wak Segan ke apa benda ni kan, Wak Segan ni kan,
Jawab saya buat apa? Kalau jawab dengan berfakta, tak apa juga. Dia kata saya berkempen backup Datuk Zahid ni kerana nak jadi senator. Saya nak minta senator. Saya nak beritahu, wallahi wabillahi watallahi, saya tak pernah minta dengan Datuk Zahid nak jadi senator. Tapi memang betul. Bila saya tak bertanding tu, Datuk Zahid ada cakap nak bagi. Dan saya terkejut bila saya pergi berkempen di di Bagan Datuk. Kali yang kelima saya kempen tu, kali kelima yang saya kempen, Datuk Zahid mengumumkan akan melantik saya sebagai senator walaupun saya tak bertanding. Saya tak pernah minta, kan? Memanglah kita minta nak bertanding pilihan raya, betul. Kita minta nak bertanding pilihan raya, bukan nak jadi senator, kan? Tapi ialah kita akur presiden cakap, tapi kita tak pernah minta, tak pernah minta. Tapi yang dia cakap pun, yang dia janjikan tu pun kalau BN menang pilihan raya. Sekarang BN tak menang pilihan raya, kan? Walaupun ada ura-ura, kan, yang Wak Zigan sebut ni, mungkin dia nak pastikan supaya aku tak dapat lah, kan? Tak apa, kan? Bak kata Datuk Zahid, rezeki tak pernah salah alamat, kalau ada rezeki aku adalah, tak ada kita tak boleh buat apa. Ini mungkin tak dapat tu lebih baik untuk diri kita, kan? Dan itu ketentuan Allah Ta'ala. Kita kena redha lah. Jangan jadi macam setengah orang dah jadi wakil rakyat 6 penggal. 6 penggal ni baru satu kali nak bagi peluang wanita jadi ahli parlimen dekat Tanjung Karang. Terus dia sabotajnya Bibah. Lepas tu dia panggil Bibah tu sebagai pengkhianat. Lepas tu suruh wak segen apa benda lah dia ni, dia suruh wak ni jawab. Dan dia kata nas jadalil pun tak ada, kan? Kalau nak jawab tu carilah orang yang ada fakta sikit, kan? Janganlah ambil orang yang tak ada fakta pun semua sekali nak suruh jawab kita. Ini memalukan Tan Sri Norma sebab dia pengurusi perhubungan. Dia bukan apik lempang. Bekas lah, bekas. Kan? Dia juga mempertikaikan isu sabotaj parti oleh Norma. Macam mana? Dia juga mempertikaikan isu Norma dituduh sabotaj parti. Itulah dia sekarang ni. Kalau nak cerita TikTok macam tak boleh lepas lah. Sabotaj parti. Cerita pasal sabotaj parti. Dan dia kata Bibah ni kerana dia membuat laporan ke atas Nur, dia pengkhianat. Itu sebab aku cakap, mana boleh kalau orang ambil rasuah ataupun dia salah guna kuasa. Orang yang report ke atas penyelewengan, yang salah guna kuasa, rasuah yang kau ambil tu, orang tu kau kata pengkhianat, kan? Dia tak faham definisi. Ini kena faham lah. Pertama sekali, kan, kalau kamu tak langgar disiplin parti, kamu tidak akan digantung. Kemudian tak pernah ada orang dapat penggantungan, dia minta hukuman tu diberatkan. Dalam dunia ni hanya ada seorang je orang gila macam ni. Kalau pergi ke mahkamah tu, orang kena 39B, kena gantung, dia akan minta supaya dia dikurangkan menjadi dipenjarakan seumur hidup. Ini orang yang kena penjara seumur hidup minta digantung. Supaya bila dia dah mati kerja politik di dalam UMNO, dia boleh meneruskan dalam PN, kerja dia dalam Perikatan Nasional. Kalaulah
dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh 16, bukan seorang, bukan Kak Bibah seorang je yang membuat laporan disiplin. Ada 16 laporan disiplin ke atas norma. Takkan 16 ni semua semua kepala otak tak boleh pakai, pengkhianat semua. Yang melaporkan ni semua pengkhianat. Habis tu takkan jawatan kuasa disiplin parti semua sekali pengkhianat. Kerana mereka lah yang telah menerima laporan ini, mereka membuat analisa, membuat kajian, membuat siasatan, mendapati memang betul ada video dan sebagainya, ucapan-ucapan norma yang jelas menunjukkan dia sabotaj Bibah. So jawab aku untuk apa? You should not answer me. You should answer whatever accusation made by those who report. Orang yang report kepada jawatan kuasa disiplin ni, dan jawatan kuasa disiplin mengambil keputusan berdasarkan report dan bukti-bukti. Maka jawablah. Dia pun dah pergi. Dia tak pergilah. Itu sebab dia minta dirucat supaya dia tak payah pergi 30 hari bulan tu. Dia tak payah pergi untuk menghadap jawatan kuasa disiplin parti. Sebab dia tahu dia tak boleh jawab. Dah ada video, macam mana dia nak jawab? Terang-terang dia sabotaj calon yang menggantikan dia. So pengkhianat-pengkhianat macam ni, ya Allah Akbar. Kau tak payah upah lah aku belasah. Aku nak peduli apa dia orang ni? Dia orang ni, otak dia orang macam Wak Segen ni. Dulu memang dia macam pegawai khas lah. Pegawai khas norma seorang bertanding. Wak Segen ni pun bukan pegawai khas sangat. Dulu dia pun masa dalam Laskar Cyber ni merapu banyak. Sampai kita tendang keluar daripada grup Laskar Cyber. Memang kepala otak tak apa-apa betul. So dia cuba nak jadi wakil calon kepada pegawai khas ni. Tetapi ada benda lah, kita tak tahulah bankruptcy ke apa benda, kita tak pasti menyebabkan dia tak boleh jadi wakil calon. Jadi orang lain jadi wakil calon. So dia pun, sebab dia dah pakai tag semua mengiringi calon, tapi tak boleh jadi wakil calon, kena ganti orang lain. Saya tak pastilah sebab apa kan. Tapi dia pun dah dipecat. Mestilah pihak parti ada rakaman dia mengiringi calon tu. Keluar ada live, aku tengok Wak Segen ni. Ada live. Dia cakap kemenangan tu. Tak betul. Satu lagi dia kata kalau Datuk tak dapat senator tu, Datuk akan meroyak. Datuk akan meroyak dan akan hentam, kononnya akan hentam presiden UMNO lah. Dia kata, aku ni dah berpolitik 35 tahun. Aku ni berpolitik 35 tahun. Belum sampai ke level bodoh sangat lah. Kalau aku setakat nak jadi calon pilihan raya, I will not waste my bloody time. Mohon sampai 8 kali baru diterima semula menjadi ahli. Kau buka balik untuk jadi ahli biasa. Kau buka balik aku punya YouTube, aku punya Facebook, aku sendiri cakap, kalau parti ni bijak, dia ambil aku balik supaya aku tak bertanding jadi calon bebas. Sebab kalau aku tak ada parti, aku boleh bertanding sesuka hati. Mana aku nak suka, aku nak bertanding dekat Titi Wangsa pun boleh. Buka balik, aku dah cakap. Tetapi bila aku konsisten 8 kali aku merayu, maknanya aku nak duduk dalam UMNO je. Dan aku tahu bila aku duduk dalam UMNO, parti ada kuasa untuk tak letak aku jadi calon. Tak apa, kita redha je. Pilihan raya negeri, Datuk Zahid dah panggil lah. Dia kata, Man, you bertanding dulu, Dut. Sebab
pilihan raya PRU ni belum tahu lagi. Kita pun balik buat kerja. Last minute kena pancung dengan Hasni. Kita tetap berkempen sepanjang tempoh pilihan raya tu, kita kempen kan di Seri Gading tiap-tiap malam, walaupun pada ketika itu mereka-mereka yang berada dalam UMNO bahagian Seri Gading tak membenarkan kita berceramah. Tak apa, kita buat live, buka balik Facebook tu, ada bukti. Kita tetap membantu calon-calon yang bertanding. Boleh tanya YB Syidam. Kita tetap bantu. Pilihan raya umum sama juga. Memang aku dah tahu aku tak dibenarkan. Kita dah hantar orang untuk minta jadi penceramah di Seri Gading. Tak boleh, tak dibenarkan. Tak, dia orang risau, tak kisahlah. Apa boleh kita buat? Bila bahagian takut dengan bayang-bayang, orang Isyam nak buat macam mana kan? So bila bahagian takut dengan bayang-bayang, kita tolong bantu tempat lain. Satu hari 2-3 ceramah, tak ada masalah. Kalau tak dapat lepas ni, tak dapat jadi apa pun, kita tetap konsisten dengan perjuangan kita. Tapi kalau tiba-tiba parti ni nak ambil balik Mahathir, jangan marah kalau aku lawan balik. Betul tak? Kita bersama dengan parti bila parti membuat keputusan yang betul. Kalau parti buat kerja gila, kita perlu tegur, kita tegur. Betul tak? Tapi kalau dah parti dah buat keputusan, gila macam mana pun, kita terpaksa akur. Sama juga dulu bila parti nak kerjasama dengan Mahathir, aku bantai. Tapi last kali parti buat keputusan bekerjasama dengan Muhyiddin, parti dah buat keputusan, aku akur kan. Tapi bila parti dah sedar kerjasama dengan Muhyiddin tu pun merosakkan parti, maka kita support balik. Kita bantu parti. Itu kena ingat lah, jangan lupa. Sama jugalah dengan ni, bukan setakat Norma je yang duk bising ni. Sama juga dengan Mak ni, sampai kat dalam jawatan kuasa ni dia punya grup ketua-ketua cawangan dia tak tahu kita pun ada orang dalam tu. Dia tulis apa, tak ada, aku dia keluarkan dalam Facebook dia kata, Mak kata tak ada orang yang berani lawan. Dulu bukan main lagi. Ada Anwar Musa, ada Tun Faisal, ada Jalil Baker, Syahidan Kasim, siapa lagi yang ni, puak-puak dia orang ni, Tajuddin Rahman. Mana dia orang ni? Takkanlah bekas Perdana Menteri minta tolong dengan orang grup cawangan. Lepas tu jawapan daripada grup cawangan itu sedap. Dia kata ada ni, tengah tunggu masa. Tunggu masa. Lepas tu tengok orang yang defend dia ni, alamak, apik lempang kan. Minta maaf cakap lah kan. Sebagai seorang Perdana Menteri, you got all the resources, you got the money, you got all the networking kan. Carilah orang yang senonoh sikit. Geng-geng PN ni punya banyak TikToker, sampai kita punya TikTok pun sampai dah tak boleh on dah ni kan. Asyik kena kena ban, suspend kan. Dia ada tak boleh. Dia ada banyak orang. Carilah TikTokers yang boleh jawab kita dengan fakta. Apa yang kita cakap tentang dalam video saya yang saya jawab Mak bila Mak kata dia dimusuhi kan. Kita jawab, kita cakap satu persatu. So jawab satu persatu. Nafikan apa yang kita cakap. Balas hujah dengan hujah. Dulu masa berkuasa, bila kita berhujah, dia tak boleh jawab hujah kita. Dia gunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri, arahkan supaya kita didakwa kan. Sekarang dah tak ada kuasa, dah tak boleh arahkan kita didakwa. Takkanlah orang cawangan ni minta tolong.
Kan? Tak ada kelas langsung. Lepas tu budak tu mempertikaikan. Tak ada point. Dia pertikaikan apa? Dia kata, jangan lupa kau Lokman. Orang yang kau kepala bapak kan ni, dia kata, orang ni lah yang bantu kau masa kena COVID. Masa tu aku ni tak sedarkan diri tau. Kau tahu macam mana aku boleh duduk kat hospital Angkatan Tentera tu? Aku dah masuk hospital tu baru aku segar sikit. Kan? Sebab dia orang inject apa ni, steroid. Kan? Kau tahu macam mana aku boleh masuk situ? Datuk Seri Ali, Zahid lah, Zahid. Zahid yang pergi, bukan Zahid Amidi, Zahid Sate. Dia yang pergi beritahu dengan Datuk Seri Ali. Datuk Seri Ali yang minta supaya aku dimasukkan ke hospital apa ni, Angkatan Tentera. Sebab memang dia orang bawa apa ni, nak bawa aku pergi hospital, aku tak mau pergi. Kita dah ada kawan kita meninggal dunia. Macam mana siapa nama tu, Fendi Teluk Intan. Macam mana sahabat kita Hanafi, arwah. Sebab aku tak nak pergi hospital. Kita hantar ivermectin pada Fendi pun tak boleh masuk. Lebih baiklah kita makan ivermectin, duduk kat rumah. Tapi bila Datuk Ali dah buat kerja tu, Datuk Seri Ali, Timbalan Speaker Dewan Negara sekarang ni, takkan aku nak kata aku tak nak pergi. Aku pergilah. Kita memang ucap terima kasih kerana jasa apa ni, Ismail Sabri membantu kita untuk dapat rawatan. Tapi janganlah fitnah kata aku dapat duduk seorang dalam ward. Dia kata ward kelas pertama kepan. Aku kan cakap ni marah ni. Mana ada masuk-masuk, kau tahu kat mana aku duduk? Aku duduk kat parking tu. Tambahan tu kan. Dekat basement parking tu ada katil tambahan. Aku duduk kat situ. Tapi yang peliknya, masa doktor cek, dia kata ketika tu aku tidak COVID. Kenapa aku duduk bersama orang COVID? Fakta pun tak betul dia kata begitu. Memang fakta tak betul. Geng dia orang ni mana ada fakta. Semua auta belaka. Termasuklah Raja Petra tu. Raja Petra, Regi Jesse, semua kaki kencing. Duduk dalam wad tu. Wad okey je. Tapi lepas dia kata aku ni tak ada COVID, dia orang pindahkan aku dalam ward yang orang yang dah penghujung COVID. Tapi ramai lah, bukan seorang kan. 6 orang. 6 orang. Katil aku duduk tengah-tengah, sebelah kiri ada orang, sebelah kanan ada orang, depan sana ada orang, sana ada orang, sana ada orang. 6 orang. Bukan seorang lah. Bukan seorang. Bukan first class lah, third class. Mana ada first class. Janganlah fitnah. Tapi kita, apa pun kita ucap terima kasih. Dan aku buat kenyataan, aku ucap terima kasih. Betul. Tapi kalau jasa dia selaku Menteri Pertahanan masukkan aku dalam tu, adakah itu menghalalkan dia buat sesuka hati bapak dia? Sekali lagi dah kan. Untuk jahanamkan parti ni, dan aku kena duduk diam. Tak boleh. Kau tahu melengahkan pilihan raya tu menjahanamkan peluang untuk BN menang. Takkan aku nak diam? Kau ganggu proses ROS peringkat awal tu. Takkan aku nak diam? Kalau nak kira jasa, nak beritahu dengan Mak ni, jasa Datuk Seri Najib pada dia tu bertimbun lah. Bertimbun. Daripada dia ada kes jadi tak ada kes. Jadi calon lagi bertimbun. Betul lah, KJ ada pernah bantu dia untuk dapat jadi calon tahun 2004. Tapi siapa yang angkat dia menjadi Menteri Pertanian, kemudian menjadi Menteri Luar Bandar, jawatan kanan tu? Engkau bukan naik Presiden UMNO. Kerana dia duduk di Kementerian Luar Bandar itulah dia dapat bantu ramai orang dan dia boleh menang naik Presiden lepas tu. Jangan lupa, kalau tak kerana sokongan Datuk Najib, boleh tak dia jadi Timbalan Perdana Menteri? Tak boleh. Kalau tak ada sokongan Datuk Najib, boleh tak dia jadi Perdana Menteri? Tak boleh. Ada dia kenang jasa Datuk Najib ni?
Dia sumbatnya. Kita jangan tuduh. Kita jangan tuduh dia sumbat. Kan? Nanti dia sumbat kita pula. Kan? Tetapi sebagai Perdana Menteri, aku nak beritahu, kalau aku Perdana Menteri, aku akan pastikan zaman pemerintahan aku, bekas presiden aku, bekas bos aku ni, setidak-tidaknya, aku tak akan campur tangan, setidak-tidaknya dia mendapat keadilan. Tapi adakah Datuk Najib dapat keadilan? Dia minta nak bawa Queen Counsel. You are the bloody Prime Minister. Apa masalah sangat nak bagi dia Queen Counsel? Jawablah. Suruh TikTokers kau ni jawab. Kenapa Datuk Najib tak boleh ambil Queen Counsel? Kenapa dulu Tommy Thomas boleh ambil Queen Counsel? Apa beza dia? Haris Saleh dulu boleh ambil Queen Counsel. Bukan satu kesalahan. Kalau kata dia, kalau ikut Majlis Peguam, dia kata Queen Counsel tu tak pandai bahasa Melayu apa semua sekali, hanya akan menyukarkan pembelaan Datuk Najib. Engkau sibuk sangat pasal pembelaan Datuk Najib pasal apa? Biarlah kalau dia tak pandai cakap Melayu. Bukankah itu lebih menyenangkan kau sumbat di dalam penjara? Why should you be worried? Tommy Thomas dulu, kau lantik jadi Peguam Negara, pandai cakap Melayu? So tak payah sembang lah. Kau tak bagi dia Queen Counsel, dia ambil Peguam baru. Sebab dah cuba Peguam lama di peringkat Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Rayuan. Dia nak cuba pendekatan baru, ambil Zahid. Bagilah masa. Tommy Thomas cakap dokumen banyak, dia minta 3 bulan, tak dapat 3 bulan, bagi 1 bulan. Ini tergesa-gesa nak selesaikan, nak sumbat. It's a question mark. Why? Dah lah hakim yang terang-terang, SPRM kata hakim ini boleh didakwa di bawah Seksyen 220 kerana dia telah menghukum tidak bersandarkan undang-undang. Dia gagal declare dia punya conflict of interest, terang-terang melanggar tata etika hakim. Apa dia? So sepatutnya dakwalah. Kalaulah Nazlan ni dah didakwa, sudah pastilah Datuk Najib takkan masuk penjara. Sebab bila dia didakwa saja, maknanya dia telah diadili di hadapan seorang hakim yang ada konflik kepentingan. Maka kes dia akan diisytiharkan sebagai null and void. Dia akan dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang tidak ada konflik of interest. Kenapa dia sebagai Perdana Menteri tak boleh pastikan keadilan itu diperolehi oleh Datuk Najib? Dahlah bukti-bukti baru semua ditolak. Betul tak? So kalau nak kira jasa, jasa dia bagi aku masuk dekat hospital tentera ni dengan jasa Datuk Najib ke atas diri dia, daripada dia bawah ni sampailah dia jadi Perdana Menteri, jauh panggang daripada api. Kalau dia pun tak boleh nak mengenang budi Datuk Najib, takkanlah, aku bukan tak kenal budi dia, aku kenal. Tapi bila engkau dah buat sesuatu yang melanggar disiplin parti, takkan aku nak diam. Engkau buat perjanjian dengan musuh parti, takkan aku nak diam. Engkau bagi peruntukan Perdana Menteri kepada musuh parti, menguatkan lagi mereka, takkan aku nak diam. Parti buat keputusan supaya kau tarik sokongan terhadap Muhyiddin, kau tak nak tarik. Kau hasut pula tim kau tu semua, buat satu PC, sokong lagi Muhyiddin. Takkan aku nak diam. Kita betul, kita orang Melayu kena kenang budi. Tapi kenang budi tu
adalah dia punya tahap dia. Tidak bererti dia makan tahi pun aku kena makan tahi. Datuk Zahid pun bila dia nak kerjasama dengan Mahathir, aku pun pernah tegur. Kita fair. Kalau ada orang yang nak apa ni, yalah, yang kita rasa, kita yakin bahawa kerjasama dengan Mahathir itu akan mendatangkan kemudaratan pada UMNO, kita tegur. Cuba tanya dengan Datuk Zahid, ada pernah dia cakap aku ni dibayar oleh orang lain? Tak ada. Kita ada pendirian kita juga. Benda yang baik orang buat, kita sokong. Mak buat benda baik, banyak aku sokong. Bukan aku hanya bantah dia je, kan? Tapi bila kita cakap benda baik pasal dia tak pernah nampak benda ni, kan? Sekali kita tegur, terus dia jadikan kita musuh dia. Ini masalah dia. Tak cerdik. Dia patutnya sebagai naib presiden UMNO kena matang lah. Kau patutnya consolidate semua sekali orang parti ni, sokong kau. Bila kita bagi teguran, ada juga, aku tak nafikan, aku minta supaya dia hentikan apa ni, mewajibkan apa ni vaksin. Dia dengar. Itu benda tu kita tak nafikan. Dia dengar cakap kita. Benda yang betul kita kena cakap betul. Terus dia longgarkan. Nak pergi ke shopping komplek apa semua sekali, tak ada lagi perlu vaksin. Ini jasa Datuk Seri Ismail Sabri, kan? Kita asak-asak, pemuda UMNO pun asak-asak, Ashraf Razidi asak supaya dibenarkan apa ni, pengeluaran KWSP. Walaupun kita minta tu supaya sebelum Pilihan Raya Johor lagi dah diluluskan. Tapi kalau Pilihan Raya Johor tu kita luluskan KWSP, lagi besarlah kemenangan. Bila lagi besar kemenangan, lagilah tak nampak akan kerjasama dengan Bersatu dengan PAS. Itu dia tak suka. Bila dia tak suka, dia tak luluskan sebelum Pilihan Raya Johor. Seminggu lepas tu boleh pula lulus. Dah lulus tu 3-4 bulan orang ada duit lebih. Masa tu patut bubarkan parlimen, buat pilihan raya. Rakyat tak buat. Rakyat ketika tu ada kuasa membeli lebih. Rakyat tengah happy sekejap. Masa tu buatlah pilihan raya. Tak buat. Kita bagi hujah-hujah ni, suruh dia jawab. Takkan panggil apik lempang ni, duk maki-maki tapi tak ada fakta. Bagilah fakta, jawablah. Dia kata, oh kita dah beritahu bahawa kita akan kalah pilihan raya. Kalau kita akan kalah pilihan raya, engkau tak letak syarat. Kalau nak aku bubarkan, letak aku jadi poster boy. Kalau kau dah tahu parti nak kalah, apa barang kau nak minta jadi poster boy? Orang bodoh pun boleh fikir, Pak Maen. Kita bukan tidak ada otak, kita boleh fikir. Bila kamu berebut nak jadi poster boy, maknanya kamu berebut nak jadi Perdana Menteri. Kalau kamu yakin bahawa apa yang keluar pada mulut kamu, yang parti ni akan kalah, kamu takkan buat kerja gila, berebut nak jadi poster boy, kemudian dijadikan alasan punca kekalahan ni kerana kamu. Siapa nak buat kerja bodoh tu? Dia beria nak jadi poster boy, dia beria kerana dia nak jadi Perdana Menteri balik. Sebab apa dia nak jadi Perdana Menteri balik? Sebab dia tahu bahawa parti ni mempunyai potensi untuk menang. Dan dia dah nampak kemenangan itu di Melaka, dia nampak kemenangan itu di Johor. Tapi bebal ni, bebal tak apa kan? Bebal dia TikTok dia vlog tak? Bodoh tak boleh, bebal okey kot. TikTok ni bukan reti sangat.
Dia tak sedar bahawa by delaying the election, ianya memusnahkan harapan kita untuk menang dan memberi masa kepada musuh kita untuk bersatu menentang kita, mengumpulkan lebih banyak fitnah-fitnah. LCS sebelum tu tak keluar, tiba-tiba keluar, kan? Ini kena faham. Tapi kita pun tak tahulah dia faham apa benda, kan? Gitu. Satu gitu kan. Mael cakap masa dia buat interview dengan Ustaz tu, dia kata dia menceritakan saja apa yang tak diceritakan sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Jadi dia tak faham kenapa orang hentam dia. Dia cerita, dia bukan dia menghentam. Dia kata kita cakap betul lah kau ceritanya, tapi kau cerita, kau kata kau ikut parti, kan? Kau kata kau ikut arahan parti. Kita ni, kita tahu apa yang berlaku. Dia kata dia tolong ROS, kan? Dia cakap dia tolong ROS. Kita tahu. Bila mana Datuk Zahid tanya dengan dia, kan? Macam mana ni ROS ni tak jawab-jawab. Kita tahu. Datuk Zahid tanya dengan dia, dia kata belum lagi. Itu yang Datuk Zahid cakap. ROS tu aku yang lantik. Sebab dia dulu Menteri Dalam Negeri. Orang yang jaga ROS tu, lantikan itu dibuat zaman dia Menteri Dalam Negeri. Orang tu dah beritahu bahawa dia dah jawab. Benda tu dah ada atas meja Perdana Menteri. Perdana Menteri menipu, kata belum lagi dia jawab. Bila Datuk Zahid kata macam tu, tergamam dia. Menipu, kantoi. So bila dia menipu sekali lagi, memanglah dia bercerita, tapi cerita dia tu cerita dongeng, bukan cerita benar. Bukan sebab dia bekas Perdana Menteri. As a human being, he shouldn't lie. Sebab apa yang dia cakap tu, kita yang tahu maklumat, sudah pastilah kita akan balas. Cuma kalau dia dah rehat, dah tak ada lagi betul-betul nak pencin macam dia cakap, diam-diam, kita pun tak nak lawan dia. Orang kita dah angkat dia jadi negarawan, walaupun dia ni pun kadang-kadang macam orang kena sawat, kan? Kita dah angkat dia negarawan, tapi tengok mulut dia macam mana. Aku memang tak boleh, aku cakap terang, aku takkan diamnya. Kau balun parti, memang aku balun kau balik, kan? Cuba kalau kau diam, aku pun tak kacau, kan? Kau tengok Tajudin Rahman, diam je. Ada aku balun Tajudin Rahman? Ada aku buka cerita pasar Rana ke apa benda ke? Tak ada, kan? Anwar Musa pun dah pandai sekarang ni, diam je. Lama-lama kita pun tak kacau dia, kan? Silat-silat dia pun terlepas, takut orang yang sekarang ni pun lupa apa dia buat dulu. Betul tak? Kena cerdik lah. Kau tengok orang-orang yang cerdik, kau pernah tengok Azmin Ali bersuara? Ada? Tak ada. Twitter pun sunyi. Senyap je. Dia tahu, dia buka je mulut, video dia keluar balik. Betul tak? Kalau kau tu bersih, tak apa. Ada 14 pertuduhan menanti, kan? So fikirlah banyak-banyak. Dan dia, tindakan dia ni, dia akan efek orang lain. Dia akan efek orang lain. Dia akan efek orang macam Nazimah, Nazimah pun pening dan nasihat macam-macam lah. Suruh berhenti, jangan bising-bising lagi. Masih lagi degil. Tapi tak tahulah 2-3 hari ni dia dah tak bersuara. Tapi disuruh budak cawangan dia ni, alamak. Apa dia buat kita tahu. Jangan lupalah, itu je kita pesan. Okey? Ada lagi? Ni tu, KJ kata KJ lagi. Kami diserang oleh parti sendiri. Lepas tu dia kata dia dah buat sehabis baik untuk negara keluar daripada. Alhamdulillah. Memang dia buat sehabis baik. Nak tahu baik tak baik dia buat tu, kita tunggu kertas putih dibentangkan. Memang sehabis baik.
Siapa sebenarnya yang serang KJ ni? Ke KJ yang serang parti, serang Presiden UMNO semasa pilihan raya? Kau bertanding wakil UMNO atas tiket Barisan Nasional, 5 hari sebelum pilihan raya engkau cakap macam-macam. Kau kata, oh, yang ada hubungan dengan Anwar Ibrahim ni bukan saya. Yang ada hubungan, ada rakaman berbual dengan Anwar Ibrahim ni Presiden UMNO, Dato' Zahid. Zahid ke saya? Terang-terang. Kau rasa tak beri kesan pada Dato' Zahid? Ni Wak Segen ni kata, kerana aku berkempen di Bagan Datuk, kerana tu Dato' Zahid dapat 300 lebih undi. 348 kemenangan. Itu dalam otak kepala Wak Segen macam tu lah, kan? Tapi kalau kau tanya dengan aku, takkanlah aku nak mendabik dada. Nasib baik aku pergi bantu. Kita tak takbur macam tu. Tapi yang pasti dia, sepatutnya Dato' Zahid memang boleh menang besar. Tapi pasal ada orang menghantar duit berjuta ke Bagang Datuk, suruh supaya pengundi tak keluar mengundi. Yang tu kau tak fikir? Aku tak ceritalah ceramah aku ni ada beri kesan ke tak beri kesan ke, membantu ke tak apa, letak tepi. Tetapi perbuatan khianat orang-orang tertentu, geng-geng datuk-datuk ni, daripada Damansara sana, kita tahu, bukan kita tak tahu, tunggulah sikit hari. Hantar duit berjuta untuk pastikan pengundi-pengundi, khususnya orang UMNO, jangan keluar mengundi. Korang tak pelik ke orang Melayu yang keluar mengundi ni lebih kurang 62%. Pengundi-pengundi bukan Melayu, Johor 97 ke 98% keluar mengundi. Macam mana UMNO tak terengkuh? Dia kata 7 buah negeri kalah. Betul lah. Tapi ada tak kita pecat orang di semua 7 buah negeri? Ada? Ada tak? Ada. Kita hanya pecat orang yang bertanding atas tiket parti lain, atau atas tiket bebas, ataupun wakil calon dia macam Wak Segen tu. Wakil calon yang wakil calon kepada calon bebas. Ataupun orang yang naik pentas macam Norma, dia berkempen untuk pastikan calon tu kalah. Ataupun macam KJ, dia naik atas pentas, dia kata UMNO ni sesat, parti yang sakit. Kau bertanding atas tiket BN, mewakili UMNO, kau kata UMNO ni sesat, parti yang sakit. Sampai semua orang merungut. Baik-baik orang dah kembali menyokong Barisan Nasional, 5 hari tu hancur lebu. Hari-hari kau balas, kau bantai BN. Lepas tu bila kau kena pecat, kau kata saya sayang parti saya tetap akan kekal setia. Sekarang sedang mempertimbangkan tawaran nak menjadi menteri besar. Kau ingat orang kat bawah ni bodoh ke? Tak boleh fikir. If you are loyal to this party, kau takkan keluar perkataan. Mula-mula kau kata kau akan tetap setia, tak sampai beberapa hari engkau kata saya takkan merayu. Bila kau takkan merayu, maknanya kau takkan jadi ahli UMNO balik. Bila kau takkan jadi ahli UMNO balik, maknanya dalam otak kau memang dah ada perancangan nak masuk parti lain. Lepas tu kau sendiri yang bongkarkan, kau dapat offer jadi menteri besar, nak bertanding atas tiket parti lain lah. So where's your loyalty? Kau nak sembang apa? Budak tepi jalan pun boleh fikir kau loyal ke tak loyal. Ni ada orang tanya, ada ramai yang tak tahu kenapa, sebab kat media sosial kan orang bercakap KJ ni budak tingkat 4 tu. Budak tingkat 4 ni sebab dulu masa dia jadi pegawai khas kepada Pak Lah, dia, Zaki Zahid, geng-geng dia semua sekali yang menguasai Pak Lah dulu. Sehingga kan kita kalah 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan tahun 2008.
Masa tu orang desak Pak Lah suruh letak jawatan. Pasal budak-budak tingkat 4 ni lah. Tingkat 4 mana? Tingkat 4 Jabatan Perdana Menteri lah. KJ and the gang lah. Termasuklah apa ni, vaksin-vaksin ni pun melibatkan budak tingkat 4 juga. Zaki Zahid semua. Tunggu je lah, kita tunggu SPRM ni. Kita jangan mendahului SPRM. Okey? Ada lagi soalan? Okey, Dok. Ada orang tanya ni, Tok, berkenaan dengan pejuang ni, Tok, adakah potensi pejuang ni akan beri sokongan kepada kerajaan perpaduan, Tok? Pejuang nak bagi sokongan pada kerajaan perpaduan? Setelah Mahathir keluar daripada pejuang, itu biar ketua kerajaan perpaduan yang komen. Kita jangan mendahului dia. Okey? Cuba. Wan, ada lagi Wan? Tak, yang pasal KWSP ni dah start lah? Belum. Okey, Dok. KWSP kan semalam dah ulas. Tak. Perdana Menteri cakap hari ni tu, dia cakap dia kata kerajaan sedang mencari jalan yang lebih sesuai bagi mengurangkan beban rakyat tanpa mengeluarkan simpanan KWSP tu. Jadi itu akan diletakkan dalam belanjawan nanti lah. Okey. Jadi macam mana bentuk yang dikata boleh meringankan beban rakyat tanpa mengeluarkan KWSP tu? Itu kita kena tanya Perdana Menteri lah. Kita tak tahu lagi bentuk dia macam mana. Mungkin dia nak buat dia nak bagi bantuan-bantuan secara langsung terus, dalam bentuk subsidi bersasar ke, tetapi saya tak fikirlah jumlah tu akan menjadi jumlah yang besar menyamai KWSP. Jumlah tu pastilah taklah sampai sebesar kalau dibenarkan keluar duit KWSP. Cuma macam saya sebut semalam, kerajaan perlu menjelaskan. Mungkin sebab ramai orang kat bawah ni dia fikir dia menabung, duit tu akan ada dalam tabungan. Dia tak sedar bahawa tabungan dia, caruman dia menghasilkan dividen setiap tahun. Dividen itu mana datang? So you got to explain this. Dividen itu hanya datang sekiranya duit itu dilaburkan. Dan bila duit itu dilaburkan, bolehkah ianya secara sekelip mata dicairkan daripada pelaburan tu? Kalau dah dilaburkan dalam plus highway contohnya, kena jual lah saham plus, kena cairkan. Kalau nak jual saham plus tu, kalau dulu nilai dia RM1, mungkin kalau dia belum matang lagi ke, ataupun belum tiba masanya, ataupun sekarang ni keadaan ekonomi belum begitu bagus, nilai dia jadi 40 sen. Bila kerajaan liquidate ataupun cairkan saham tu, maka duit yang dulu RM1 tu dah jadi 40 sen. Siapa yang nak tanggung? Adakah kehilangan 60 sen tu kerajaan nak kena tanggung? Ataupun adakah rakyat pencarum yang nak keluarkan duit itu sebelum tempoh matang, dia berumur 55 tahun baru boleh keluar duit itu, bersedia untuk menerima kurang daripada apa yang sepatutnya, bersedia untuk memahami bahawa bila dia keluar awal, pelaburan tu dicairkan lebih awal, kemungkinan besar modal pokok tu pun hilang sebahagian daripadanya. So kalau kita boleh explain benda ni dengan detail, orang akan faham. Sebab sekarang ni orang ingat, oh aku punya duit, ni duit aku, takkan nak keluar duit aku pun tak boleh. Sebenarnya dia orang tak sedar. Lainlah kalau kerajaan beritahu, okey, mulai hari ni duit caruman tuan-tuan ada 2 tempat boleh parking. Satu, tidak ada sebarang hibah, tidak ada sebarang dividen. Kau parking kat sini, duit kau macam tu je lah. Ini bila-bila masa kau boleh keluar. Kerajaan tak akan sentuh duit ni, tak akan laburkan. Tapi kita tak ada benda ni.
Kalau nak start baru boleh, tak ada masalah. Satu tabur, dia ambil interest bank ni contohnya, prorated. Kalau katalah satu tahun 3% je lah. Tak boleh lebih. Tapi kalau nak lebih, nak dividen lebih, ianya ada authorization letter, ataupun bila nak mencarum tu pilih nak masuk yang kategori A, hanya letak dalam fixed deposit, dan bila dia keluarkan sebelum matang, sudah pastilah apa yang patut dapat itu tak dapat. Satu lagi, pelaburan yang mendatangkan dividennya lebih tinggi. Lainlah kalau ada option macam tu, bolehlah kau keluar mengejut. Sebab ini bukan kali pertama. Bila kali pertama dulu, kena ingat kali pertama tu pun serentak. Bila serentak, katalah 40 bilion sekali keluar. Biasanya KWSP takkan simpan duit begitu banyak. Sebab kebanyakannya dia akan laburkan. Sebab kalau dia simpan terlalu banyak, sudah pastilah nilai dividen yang diperolehi tiap tahun tu pun rendah. Bila nilai dividen KWSP rendah, kerajaan juga yang kena balun. So nak dapatkan dividen yang tinggi, sudah pastilah kena pastikan pelaburan-pelaburan yang kita masuk tu, bukan hanya kita masuk dalam jumlah yang besar, tetapi kita kena pergi cari pelaburan-pelaburan yang mendatangkan pulangan yang tinggi. Kalau kita tengok zaman dulu, kebanyakan daripada pelaburan-pelaburan yang KWSP masuk ialah pelaburan projek-projek kerajaan tu sendiri, memang mendatangkan return yang tinggi. Itu sebab kita boleh bayar dividen yang tinggi. Ini kena faham. Okey. Paling penting sekali explanation. Perlu ada. Orang kena beli SP kena buat lah. Kalau tak pun kerajaan melalui Stratcom dia kena buat benda ni. Explain pada public. Okey. Yang si Ramasamy itu itulah ramai orang suruh dihentikan apa kenyataan-kenyataan yang apa. Dia macam ginilah. Kita tak payah ambil kisah sangat. Kita anggaplah Ramasamy ni macam Ismail Sabri. Kita anggaplah Ramasamy ni macam Norma. Kita anggaplah Ismail Sabri ni macam Hishamuddin Tunusi. Orang-orang yang tak selesa Pakatan Harapan bekerjasama dengan UMNO. Kenapa Ramasamy tak selesa? Sebabnya bila pilihan raya negeri yang akan datang, katalah BN kerjasama dengan PH. Kalau PH menang, ini Kerajaan Perpaduan menang di Pulau Pinang, sudah pastilah ketua menterinya mungkin daripada PH. Timbalan ketua menterinya mungkin daripada BN. Hilanglah jawatannya. Benda yang tak menguntungkan. Sama jugalah bila kita kerjasama dengan PH di peringkat persekutuan. Orang macam Ismail Sabri tak merasa jadi Perdana Menteri. Orang macam Ismail Sabri tak merasa jadi menteri pun. Kalau dia ikut cakap parti dulu, mungkin dia menteri balik. Tapi dia tak ikut cakap parti. Dia tunda pilihan raya. Dia bantu musuh kita untuk menang, mengalahkan kita. Takkan parti nak bagi muka, letak dia jadi calon lagi, jadi menteri lagi, kan? Sama juga Hishamuddin. Kalau misalnya perbuatan dia menipu Abang Jo, mengatakan BN akan menyokong PN, kalau itu harilah, kalau tidak ada akta anti lompat parti, dah tentu-tentu Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri, dan Hishamuddin kurang-kurang pun jadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak? Nasib baik ada akta anti lompat parti. Sokongan yang diberikan oleh Barisan Nasional kepada satu-satu calon calon Perdana Menteri mesti dibuat secara en bloc oleh ketua parti.
Tak boleh lagi ada SD individu macam zaman scheme of thing Muhyiddin Yassin. Boleh tawarkan ganjaran apa semua sekali. Tak boleh. Dah tak laku. Kata tak laku. Ini kita kena faham. Sudah tidak boleh ada lagi kata puru, kata pisang. Tak boleh. Jelas Ya. Ada lagi? Sebab benda tu kerjasama dengan PH tak menguntungkan puak-puak pro Perikatan Nasional. Ini kena faham. Sama juga kerjasama antara PH dengan BN sudah pasti tidak menguntungkan Ramasamy. Itu yang dia duk balon Datuk Zahid. Lepas tu dia, baru ni dia balon apa? Tak, dia cakap yang terbaru ni dia cakap kerajaan kena hentikan monopoli dalam cuba kita bayangkan sekarang ni semua dalam keadaan baik, tiba-tiba dia keluar kenyataan hentam Datuk Zahid, lepas tu dia keluar kenyataan yang macam DAP dulu. DAP dulu yang menyebabkan DAP hilang kuasa selepas 22 tahun memerintah. 22 bulan memerintah. Untuk apa? Sebab dia dah rasakan bahawa masa dia untuk mengakhiri kerjaya politik dia tu dah nampak. Dah tiba dah. Mungkin dia tak dicalonkan pun jadi calon DAP di Pulau Pinang. Yang pasti dah pasti dia takkan jadi timbalan ketua menteri. Itu persepsi dia yang menyebabkan dia gelabah, dia keluar kenyataan-kenyataan yang sengaja nak buat supaya antara UMNO dengan antara BN dengan PH ni berpecah. So orang macam ni kita anggaplah inilah Ismail Sabri di dalam Pakatan Harapan, inilah Hishamuddin KJ di dalam Pakatan Harapan. Orang yang tak nak tengok PH bergabung dengan BN. Tapi kena ingat, Barisan Nasional kita firm. Orang-orang yang buat kenyataan-kenyataan yang merosakkan hubungan kerjasama ni, kita ambil tindakan disiplin. Jadi kita harap di sebelah pihak Pakatan Harapan juga dah tiba masanya pertimbangkanlah untuk kontrol mulut Ramasamy ni. Kena buat. Tak kira lah dia ni ada hubungan baik dengan militan LTTE ke apa benda ke. Kita sebagai parti politik kita kena tegas. Jangan biarkan orang-orang macam ni merosakkan. Bukan senang tau BN nak kerjasama dengan PH ni. Banyak benda yang terpaksa kita korbankan. Kalau nak tengok kerajaan perpaduan ni runtuh, perbanyakkan orang macam ni. Tapi untuk apa? Untuk apa? Saya rasa orang DAP pun marah dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Ramasamy ni. Jadi kita jangan anggap kenyataan Ramasamy ni ialah pendirian rasmi DAP. No. Ini ialah perkara-perkara yang keluar daripada mulut luzgan macam Ramasamy, kerana dia merasakan dirinya, kedudukannya terancam. Itu dia. Macam mana orang PH pun tak boleh nak kawal mulut Hishamuddin, tak boleh kawal mulut KJ. Macam tu juga kita orang BN tak boleh kawal mulut Ramasamy. Okey? Tok ni pasal peluang ni satu lagi tu. Soalan netizen. Dia kata tu, jadi apa lagi kekuatan parti Pejuang ni, dan adakah perlu parti ini dibubarkan saja pada pandangan itu? Dia tanya. Bagi saya, kita tak perlu nak endahkan sama ada dia orang ni nak bubar ke tak bubar kan. Bila dia orang dah kalah di semua kerusi dalam pilihan yang lepas, saya rasa sikit hari lagi mungkin Museum Mahathir tu boleh juga ditukar menjadi Museum Pejuang. Kita tak payah indah lah. Dia nak buat apa pun dengan parti dia, biarkan.
Okey. Satu lagi Tok. Ni dalam komen-komen live ni Tok, banyak orang minta Datuk bagi pandangan tentang menu Rahmah ni Tok. Menu Rahmah bagus. Apa masalahnya? Cuma kita minta supaya menu Rahmah tu jangan hanya di bandar-bandar saja ada. Awal lagi saya dah cakap, kawan-kawan yang kat kampung-kampung kadang-kadang menu Rahmah ni tak sampai, kan? Tapi ada juga yang kata kalau satu kepala RM5, kan? Kalau ada keluarga ramai, mana nak mampu, kan? Memang betul lah. Kalau kau dah tahu, kan? Satu kepala RM5, kau pun ada anak beranak ramai, jadi kau beli barang mentah, masak kat rumah. Tak tahu masih diorang ni cakap pasal menu Rahmah ni, kedai-kedai yang nak buat tu, yang buat sekarang ni macam Burger King, Maidin, syarikat besar. Burger King ada menu Rahmah? Bawah ni lounge RM5. Burger King? Bagus. Okey tu. Sudah boleh kita pergi menu Rahmah dekat Burger King besok. Kalau dia orang ni tanya ni, maksudnya dia sebenarnya lah, kita kena ingat lah, kerajaan ni kalau boleh nak buat macam-macam untuk ringankan beban rakyat, kan? Benda baik yang orang buat, janganlah kau orang belasah. Kalau kau tak puas hati bab KWSP ke apa, kan, kau cakap bab KWSP je lah. Benda baik yang orang buat, kan, tak payah kita bertikai, kan? Kalau dia kata barang mahal, macam mana nak buat menu Rahmah? Yang siapa yang rasa tak mampu nak ikut, tak payah ikut. Tak ada paksaan lah. Tak ada paksaan. Tapi yang peringkat awal buat pun dah 15,000 kedai mamak pun menyokong. Dan sekarang ni apa, Burger King pun dah ada menu Rahmah. Lepas ni kalau Burger King dah buat, KFC pun mungkin akan ikut. Mungkin apa ni, McDonald pun akan ikut. Kalau dah semua orang ikut, semua tempat ada menu Rahmah, tak ke bagus tu? Kan? Kan? So kalau orang nak support usaha kerajaan ni, alhamdulillah. Hari ni pun kadar sokongan kalau ikut apa yang dikeluarkan, dah berapa persen? 54%. 54 markah. Alhamdulillah, kan? Kita harap selepas ini kadar penerimaan ini meningkat daripada masa ke semasa. Jangan sampai makin lama makin kurang, kan? Itu sebab kita harap benda-benda yang penting dapat disegerakan keputusan-keputusannya. Jangan delay, sebab kita faham kerajaan hari ini sentiasa berhati-hati dalam membuat keputusan, kerana kerajaan selepas zaman TikTok, zaman internet ni, kan, setiap apa yang kita silap buat memang pasti kena belasah oleh rakyat, tak kira lah kerajaan mana, kan. The moment you are in the government, then you got to face all these consequences, kan. Memang, tetapi jangan terlalu berhati-hati sehingga banyak keputusan lewat dibuat. Itu juga akan menggagalkan kemajuan. Okey? Ada satu soalan. Soalan daripada kawan kita kat Kedah ni, kan? Ya. Dia tanya, apa ada pendapat Datuk, masihkah ada lagi pengkhianat dalam UMNO? Ada. Yang belum dibersihkan? Ada. Ada, kan? Ada. Yang bertanding presiden, naik presiden pun ada. Masih ada. So, ada bila nak buat ni tu pengakuan? Adakah dalam next? Kau tanya dengan dia balik, kau dah buat laporan disiplin belum? Betul tak? Pengkhianat yang aku buat laporan disiplin, dah dia ambil tindakan. So takkan semua benda nak ngarang aku, kan? Orang lain pun kena buat sama lah. Apa tak lagi, ada yang cakap, dekat kampung sana, kampung sini, ketua cawangan sana, ketua bahagian sini buat ni. Korang buatlah laporan disiplin. Jauh tu, orang nak hantar sini. Tak kira lah. Tapi kalau kita semua benda nak harap orang kat pusat yang buat laporan disiplin, kita mana tahu tentang apa yang berlaku kat bahagian, kan? Korang kena buat lah. Ada seorang ni tanya aku, kan, orang ni dah masuk bertanding, dah masuk bersatu, tapi nama dia ada lagi dalam UMNO. Sekarang ni zaman pemilihan UMNO, dia bertanding pula atas tiket UMNO.
Salah. Lepas tu suruh aku ambil tindakan disiplin. Aku ni bukan pengurusi jawatan disiplin parti. Kan? Kau report lah. Masa orang tu masuk bersatu, pada ketika itu sepatutnya dibuat laporan kepada Susah Agung UMNO, ataupun buat laporan kepada Jawatankuasa Disiplin Parti, supaya bila kita buat pemutihan ni pembersihan orang-orang UMNO yang dah tak menyokong UMNO lagi, sudah membantu calon-calon yang menentang UMNO, sudah menjadi ahli parti-parti yang menentang UMNO. Kita tidak ada sistem dua parti. Ahli UMNO hanya boleh menjadi ahli UMNO atau ahli Barisan Nasional. At this moment, we do not have direct membership to BN. Aku pun tunggu bila nak buka ni direct membership BN ni. Patut dah lama ada. Okey. So, kalau kita tahu orang tu dah masuk join bersatu, report lah. Disebabkan kamu tak report, nama dia ada lagi dalam senarai pemilihan parti ni, dia boleh bertanding. So salah siapa? Nak salahkan lembaga disiplin parti? Kau tak report, macam mana lembaga disiplin nak tahu? Kita ada 3.4 juta ni sekarang ni. Okey, ada lagi? Tok, ni ada orang minta Datuk komen pasal Rotek ni, Tok. Tak perlu dah mencabut lah. Yelah, kalau mentaliti otak macam standard Jalil Baker ni, dia akan cakap, kita ingat harga Rotek tu turun. Rupanya hanya turun Rotek daripada cermin ke telefon. Orang buat penambahbaikan, kalau Rotek yang kat cermin tu boleh dipalsukan, betul tak? Kalau Rotek dalam sistem aplikasi itu boleh palsu tak? So itu meningkatkan keselamatan. Itu meningkatkan, itu mengurangkan proses penipuan. Syndicate yang membuat Rotek palsu. Benda ni bila kerajaan mengusulkan, bila Jabatan Pengangkutan Jalan dan Kementerian mengusulkan sesuatu, sudah pastilah dia dah kaji apa faedah-faedah dia. Kita takkan buat sesuatu polisi baru kalau benda tu tidak ada keuntungan. Rotek palsu, Rotek palsu ni menguntungkan ke merugikan kerajaan? Merugikan kerajaan. Menguntungkan rakyat ke merugikan rakyat? Untung kalau kau pakai Rotek palsu, jumlah yang kau kena bayar, Rotek terbang murah. Tetapi kalau kau berhadapan dengan kemalangan jalan raya, boleh tak kau claim insurans dengan Rotek palsu kau? Tak boleh. Betul tak? Jadi itu juga mendatangkan mudarat. Kalau tak mati tak apa. Kalau kemalangan tu melibatkan nyawa, melibatkan kecacatan kekal contohnya, insurans tak boleh claim tu. So kena faham kenapa Rotek mesti sentiasa hidup, dan ianya bukan palsu. Sebab Rotek tu nak dihidupkan mesti ada valid insurans. Kalau ini Rotek 1 tahun, tapi insurans dah ambil 1 hari awal contohnya, tak cukup 365 hari, tak lulus bro. Tak lulus. Kena faham ni, dia mesti genap. Kalau dah ambil awal, kena minta syarikat insurans tu reschedule, betulkan time berkuat kuasa 365 hari tu. Ataupun bayar tambahan, katalah dia dah renew insurans tu 5 hari lepas, kena bayar tambahan 5 hari lagi, beli lagi 5 hari, supaya cover betul-betul untuk Rotek tu. Benda ni mungkin perlu diberi penerangan, supaya orang faham. Sebab dia orang tanya tu, macam orang tua yang tak ada handphone ni kan, macam mana nak download Rotek sebagainya, itulah dia orang tikaikan lah. Dia macam ini, kalau misalnya orang tua ni tak pandai download Rotek, betul tak? Plate kereta tu ada tak? Plate kereta tu ada, betul tak? Bila plate kereta tu ada,
Bila katalah orang tua tu kena tahan, dia tak ada handphone. Polis yang nak check ni, dia ada tak sistem dia? Dia ada sistem dia. So apa yang kau nak risau sangat benda ni? Bila dia ada sistem dia, maknanya bila polis buka je nombor plate tu, valid rotek ada. Rotek sudah bayar, settle lah. Walaupun orang tua tu pakai Nokia 320 pun tak ada masalah. Ada orang cakap, oh bateri handphone habis. Dalam radio car kita punya polis, dalam apa ni kereta peronda JPJ ni, peralatan canggih lah bro. Kau jangan risau lah tak ada charger, nak charger ni semua tak payah pening kepala. Sebut yang baca lah. Ini masalah dia. Dia bila kita membaca, jangan hanya baca tajuk. Aku tadi yang aku jawab ni semua, aku tak baca lagi. Tapi kita boleh guna otak kita berfikir benda ni. Common sense. Bila dia kita kena faham sekarang ni, Perikatan Nasional ni masih lagi dalam keadaan duka lara. Macam suami dengan isteri, seorang kerja tempat lain, seorang kerja tempat lain. Ini dipanggil pegawai-pegawai yang duka lara. Menang banyak kursi tapi tak dapat jadi Perdana Menteri. Lebih kurang gitulah. So apa yang kita buat semua tak kena, kan? Apa yang kerajaan buat semua tak kena. Sebenarnya kecewa tak dapat menjadi sebahagian daripada kerajaan. Sebab apa tak dapat jadi sebahagian daripada kerajaan? Sebab engkau orang bodoh. Bodoh salah tak? Salah. Oh, Tito tak on, tak apa, kan? Kalau engkau orang pandai, engkau pilihlah pengurusi Perikatan Nasional tu orang yang cerdik sikit macam Hamzah Zainuddin. Engkau letak Muhyiddin Tompok ni, dia dah pernah jadi Perdana Menteri, dia tak nak turun jadi timbalan. Walaupun parti dia menang sikit daripada parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar menang 82, kau menang 73. Sekarang tambah lagi 1, 74. Kau kena sedar lah, parti kau nombor 2 terbanyak. Itu pun ada sebahagian yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional, ada sebahagian yang menang atas tiket PAS. Bukan parti kau pun. So bila tuanku nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri, kau jadi timbalan, kau tak nak ambil. Bodoh tak bodoh? Bodoh ke tak bodoh? Baik-baik tak jadi kluster mahkamah, dah confirm kau lepas ni jadi kluster mahkamah. Betul tak? Tetapi lebih bodoh ialah orang yang meletak dia menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Hari ini masih lagi jadi pengurusi Perikatan Nasional. Selagi si Tompok ada di situ, selagi itu geng-geng PAS dengan Bersatu ni tidak akan jadi kerajaan. Ego tuanku titah supaya mereka bekerjasama. Kalau dia orang ni Perikatan Nasional dan juga PH bekerjasama, UMNO ada peluang menjadi pembangkang. Aku tak ada masalah kalau UMNO jadi pembangkang. Kita boleh kuatkan UMNO balik sebab kita memang pakar kerja-kerja pembangkang ni. Betul tak? Kita tak ada masalah. Kalaulah pada Februari 2020 ketika Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, ketika itu ada pilihan raya, aku cakap engkau, aku boleh jamin BN dan PAS ketika itu akan menang besar. Sebab kita belum dicemari dengan kerjasama dengan Muhyiddin ni. So macam mana nak kembalikan kekuatan BN ni pada ketika tu? Sama macam ketika tu, kalau kita jadi pembangkang. Jangan fikir jadi pembangkang ni tak baik. Ada baiknya. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, kau buat apa pun mampus kau. Kau ingat senang jadi kerajaan? Betul tak? Lebih-lebih lagi kau jadi kerajaan selepas dana negara ni dah melingkup akibat daripada perbuatan Mahathir Muhyiddin dengan
dengan seekor lagi ni. Betul. Tapi apa pun sudah pasti bila Allah Ta'ala putuskan, Muhyiddin menolak ni, Muhyiddin tidak akan mampu untuk menolak kalau ianya tidak digerakkan. Hatinya tidak digerakkan untuk bersifat angkuh kepada kebahagiaan tuanku, dan tiba-tiba jatuh bodoh, ianya tidak akan jadi sedemikian kalau tanpa dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun UMNO difitnah, dicaci, dimaki apa semua, sampai UMNO tinggal 26 kursi, tapi Allah Ta'ala nak angkat Datuk Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri. Walaupun kita kalah teruk, tetap juga jadi Timbalan Perdana Menteri. Itu yang Datuk Zahid selalu cakap, rezeki tak pernah salah alamat. Betul. PM kena belajar dengan DAP tu. Menang banyak kursi pun tak dimai. Okey. Pesanan kepada contoh-contohan besok untuk orang muda masyarakat. Besok Besok Sabtu Besok lagi saya dua. 1 bulan, tapi ialah notis apa semua sekali. Saya ingin mengucapkan selamat bersidang kepada semua ahli-ahli UMNO seluruh Malaysia. Kita harap pilihlah orang-orang yang kita yakin boleh jaga parti kita. Dan pastikan siapa yang sebelum ni acuh tak acuh bila ada mesyuarat UMNO cawangan ni, tolonglah kali ni turun. Kalau boleh bukan setakat turun dan bertanding jadi perwakilan cawangan ke Perhimpunan Agung UMNO bahagian. Kerana bila anda menjadi perwakilan di peringkat bahagian, di peringkat pemuda bahagian, wanita bahagian, puteri bahagian, anda mempunyai kuasa untuk menentukan kepimpinan, bukan hanya kepimpinan bahagian, tetapi kepimpinan di peringkat nasional. Jadi penting benda ni. 12 suku lah, boleh tahan kita. Penting benda ni. Tolonglah turun dan meramaikan mesyuarat cawangan dan juga mesyuarat bahagian kita nanti, insyaAllah. Minta tolong share live kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.